Hai semua, bertemu lagi di dalam kelas sejarah tahun 4 bersama Cikgu Syariza. Assalamualaikum dan selamat pagi. Apa khabar? Cikgu harap kamu semua sudah sedia untuk belajar pada hari ini. Tajuk pelajaran kita pada hari ini ialah kaedah penyelidikan sejarah. Setiap peristiwa atau fakta sejarah perlu disokong dengan bukti. Bukti itu pula perlu betul dan diyakini. Bukti sejarah diperoleh melalui kaedah penyelidikan sejarah. Terdapat 3 kaedah penyelidikan sejarah. Yang pertama ialah kaedah arkeologi, kedua ialah kaedah lisan, dan yang ketiga ialah kaedah bertulis atau kaedah tulisan. Kaedah arkeologi merupakan proses mendapatkan maklumat daripada tinggalan sejarah. Ia dilakukan melalui proses gali cari iaitu ekskavasi. Mencari bahan sejarah dengan cara menggali. Maklumat diperoleh daripada fosil, tembikar, barangan logam dan kulit siput. Kaedah arkeologi ini telah berjaya mengkaji dan membuktikan beberapa fakta sejarah. Sebagai contoh, rangka Perak Man telah dijumpai pada tahun 1991 di Lenggong Perak. Rangka ini merupakan rangka manusia tertua yang pernah dijumpai di Malaysia. Kalau kamu nak tahu lagi dengan lebih lanjut mengenai Perak Man ini, kamu boleh cuba mencari maklumat di internet. Selain daripada itu, terdapat tapak arkeologi Sungai Batu di Kedah. Sungai ini penting kerana ia dipercayai wujud pada tahun 788 Masihi sebagai sebuah pelabuhan. Selain itu, terdapat juga bidang arkeologi maritim atau dikenali dengan arkeologi bawah air. Kaedah ini merupakan proses mendapatkan maklumat tinggalan kebudayaan manusia yang terdapat di dasar laut, sungai atau tasik. Sebagai contoh, tapak kapal yang karam, struktur purba dan artifak. Kaedah kedua ialah kaedah lisan. Kaedah ini merupakan proses mendapatkan maklumat daripada temu bual. Orang yang ditemu bual dikenali sebagai orang sumber. Melalui kaedah ini, maklumat diperoleh secara terus. Orang sumber terdiri daripada mereka yang terlibat dalam peristiwa sejarah, melihat atau mendengar peristiwa sejarah daripada orang lain. Maklumat diperolehi daripada temu ramah, ucapan tokoh atau penceritaan. Terdapat 3 langkah dalam kaedah lisan. Langkah yang pertama ialah mengenal pasti orang sumber dan menyediakan soalan berdasarkan tajuk kajian. Langkah kedua, menemu bual dan merakamkan perbualan. Manakala langkah ketiga ialah menyalin rakaman, menyimpan data perbualan dan membuat penulisan. Kaedah seterusnya ialah kaedah tulisan atau kaedah bertulis. Kaedah ini merupakan proses mendapatkan maklumat daripada tulisan dan lakaran. Maklumat ini diperoleh daripada dinding gua, kayu, batu dan bahan bercetak. Langkah-langkah dalam kaedah tulisan ialah: yang pertama, mengenal pasti sumber sejarah yang tepat, mengumpulkan sumber sejarah, mentafsir maklumat dalam sumber, dan yang keempat, membuat penulisan. Baiklah, kita dah belajar 3 kaedah penyelidikan sejarah, iaitu kaedah arkeologi, kaedah lisan dan kaedah bertulis atau kaedah tulisan. Pekaji boleh memilih mana-mana kaedah yang sesuai untuk mengkaji peristiwa sejarah. Kaedah yang terdapat dalam penyelidikan sejarah memberikan ruang untuk pekaji menghasilkan penulisan sejarah yang berkualiti dan boleh dipercayai. Baiklah, setakat ini sahaja kelas kita pada hari ini. Semoga kita dapat berjumpa lagi di sesi akan datang. Jumpa lagi.